Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Farlis. Hari ini saya akan membentangkan ataupun memberi tunjuk ajar cara untuk download NVivo. Okey, tapi sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Siti Aminah dan ditemani dengan beberapa rakan yang lain iaitu Nur Syazrina Diana, Nur Nazira dan juga Florencia. Okey, pertama sekali apa yang perlu dibuat untuk kita install NVivo ini adalah di mana okey, kita kena create dulu NVivo ini. Kita kena pilih ke okey, kita kena pilih free trial. Okey, kita kena pilih free trial for 14 days untuk kita download this NVivo punya portal lah. Okey, dia akan menampakkan screen tu akan nampak seperti inilah. Okey, which is kalau kita mau download, kita just tekan NVivo 20 for Windows and then kita tekan download. But if you guys using MacBook, dia ada dua version juga ni, NVivo 20 for Mac. Okey, tinggal download saja. Okey, saya sudah download. Sekarang kita open dia. Kita open dulu NVivo ini. Okey. So, apa yang kita perlu buat bila kita install NVivo ni, kita tekan OK. And then this is adalah benda-benda yang kita akan installing lah. Dia akan installing sendiri. Tinggal tekan install sahaja. Dia akan install satu persatu lah, bermula daripada Microsoft Visual, ada redistributable package dan lain-lain lah, dan dia akan downloading sendiri. Just tekan install. Okay, and then we waiting for the installing first, and then kita akan pergi ke part yang berikutnya. Okay, just wait. And then okay, ni NVivo setup. Dia sudah preparing lah untuk kita untuk masuk dalam kita punya laptop ataupun Windows, untuk kita punya Windows lah. Just tunggu siap dia sampai settle. Proses downloading memang makan masa yang agak sedikit lambat, lebih-lebih lagi bila kita punya line tidak berapa baik. Macam tempat saya ni line tidak berapa baik, jadi kita kena tunggulah. Okay, so now dia tengah preparing to install, so just wait. Setakat tunggu saja, dia akan bekerja sendiri ni. Kita just tekan-tekan saja. Okay, so nampak ni welcome to the NVivo installer for NVivo. Jadi kita tinggal tekan next. I accept. Tekan I accept the terms in the license agreement. Next lagi. Next. Install. And waiting for the installing lagi sekali. Tinggal tunggu. Okay, now kita tunggu untuk registering produk pula. Okay, so kita kena tunggu sebab program apalagi kita installing apps baru memang agak panjang lah. Okay, and then NVivo installer complete. So kita boleh tekan apa? Finish. And done. So kita sudah pun mendownload NVivo apps, dan mudah saja. Itulah cara untuk kita download. Okay, so kita boleh buka, kita cari which is kita punya NVivo tu adakah sudah. Okay, so kita tengok dia. Okay, kita boleh login balik ya. Okay, you see at
this part dia ada sudah in vivo. So, kita boleh login balik. Kita tinggal login sahaja. Alright, kita login seperti biasa, kita guna email yang bukan. Oke, seterusnya kita masukkan email dan tekan next. Dan kita masukkan password, seterusnya kita tekan next. Lepas itu kita tekan activate trial. Oke. Nama kita letak group project lah, group project. Initial tak code. Kita tekan OK. Oke, baik, seterusnya saya akan tunjukkan cara untuk import data ataupun files masuk ke dalam InVivo. Pertama sekali kita tekan di atas ni, kita tekan import, lepas tu kita tekan files. Dan kita pilihlah kita punya file yang kita mau kasih masuk ke dalam InVivo. Kita masukkan satu-satu ya, tak boleh boleh sekaligus. Okey. Dan import. Lepas tu tekan import. Peserta 1. Okey. Okey, masuk sudah. Okey. Seterusnya kasih masuk lagi yang kedua. Transkrip yang kedua. Begitulah untuk yang transkrip yang seterusnya, tinggal masukkan saja, tinggal import saja, dan kalau mau tukar dia punya nama boleh tukar juga tu. Okey, itu untuk import data. Okey, hai, nama saya Florencia Rudin, BP 2110353. Saya akan terangkan bagaimana kita buat coding teks menggunakan InVivo. First kita pergi coding lah, kita buat coding baru. Pergi dekat coding dan pastikan kamu dekat create. Di sana kamu akan nampak code yang bulat-bulat nih, kamu tekan. Nah, di sini kamu boleh nampak new code, apa yang kamu nama code yang kamu mau buat lah. Contohnya saya boleh code saya faktor. Lalu kamu tekan OK. Nah, wujud sudah coding baru yaitu faktor. Oke, seterusnya saya akan tunjuklah macam mana kita masukkan teks dalam code yang kita telah buat tadi. Kita pergi dekat file dulu. Lepas itu kita pilih peserta mana lah yang kita mau ambil teks dia. Open dulu.
Lepas itu kamu akan nampak gambar raja begini. Kamu pergi dekat coding strip, kemudian tekan all. Lepas itu kamu pergi dekat highlight, kamu pergi tekan all juga. Lepas itu kamu boleh pergi dekat coding. Lepas tu kamu boleh pilih lah teks mana yang kamu mau kasih masuk dalam coding yang kamu telah buat tuh. Macam faktor kan, kamu pergi carilah faktor yang ada dalam teks tuh. Begitu. Kamu cara masuk dari ini senang aja. Kamu pergi ada kaidah pertama dia, kamu boleh highlight aja. Lepas tu kamu tarik dia pergi dekat faktor. Nah, ada sudah, kamu boleh cek kamu punya teks tuh sama ada dia sudah masuk dalam coding faktor tuh ataupun belum. Kamu boleh tekan aja begini. Bukalah. Open kon. Nah, di sini kamu boleh nampaklah teks yang kamu seret tadi itu kepada di faktor. Nah, di sini boleh nampak sudah. Senang aja, begitu aja cara buat coding dan cara masukkan coding teks dalam kode yang kamu telah buat tuh. Oke, hai, saya akan tunjukkan bagaimana kita buat memo. Oke, pertama kita pergi tekanlah mana-mana nama yang kita mau buat memo tuh. Contohnya saya pilih nih, kamu tekanlah salah satu lah nama yang kamu mau pilih tuh. Jadi di sini ada keluar menu, kamu pilih memo link. Dalam memo link tuh akan keluar dua pilihan lah. Satu link to new memo, satu lagi link to existing memo. Jadi kamu pilih link new memo lah kalau kamu mau buat memo baru. Di sini kamu tulislah apa-apa nama yang kamu mau tulis atau tajuk memo kamu. Di sini saya tulis begini lah. Lepas itu kamu tekan OK. Oke. Kemudian kamu tulislah di sini apa memo yang nota yang kamu mau letak. Oke, terus dia jadi begini. Kamu lepas tuh kamu boleh cek lah memo kamu wujud kan enggak. Terus kamu boleh pergi cek dekat notes. Di notes tuh ada memo. Jadi kamu masuk jalan di memo. Nah, keluar sudah memo yang kamu buat tadi, yang kita buat tadi, yaitu nota P3. Kalau kita mau cek sama ada memo kita itu sudah wujud atau belum, kita tekan jalan begini, kemudian open memo lah. Nah, ini keluar sudah. Lepas tuh dekat file tuh nah, kalau ada link, sudah link memo. Begitulah cara kita buat memo. Sekian, itu saja dari saya. Oke, seterusnya saya akan teruskan dengan identify themes, dan dalam video ini saya akan menunjukkan cara automatic coding untuk mengenal pasti tema-tema lah. Jadi first saya akan pilih semua interview ni, highlight dulu dia semua, lepas tu klik dan tekan auto code. Lepas tu pilih option identify themes ni dan tekan next. Tekan next lagi. Okey. Kita tunggu dia dulu, sedang downloading.
Jadi kita boleh nampaklah sini result dia kan. Dan kita boleh nampak mana yang paling tinggi digunakan dalam transkrip tadi lah. Lepas tu tekan next. Ya, pilih code sentence ni dan tekan next lagi. Okey. Lepas tu akan muncul satu folder baru yang memang nama ada auto coded themes lah. Lepas tu kita tekan finish. Okey. Jadi kita boleh nampak lah ini dia punya keputusan dia, dan result dia ni boleh dilihat dalam dua bentuk lah, satu ini dan juga ini. Okey, itu sahaja. Okey, saya teruskan lagi dengan cluster analysis dan saya akan menunjukkan cara untuk melakukan cluster analysis. Dan cluster analysis ni boleh dilakukan dalam dua bentuk lah, iaitu bentuk file dan juga atau code. Jadi first kita tekan diagrams ni dan pilih cluster analysis. Lepas tu kita tekan codes dan next. Jadi first kita mesti select dulu codes yang kita mahu tu, kita tekan ni. Okey. Jadi saya select dulu dia lah. Okey. Tekan okey. Lepas tu ini ada 3 sini kan. Jadi saya akan tekan coding similarity dan tekan finish. Alright. Loading. Okey, jadi inilah cluster analysis tu ada sudah. Dan di sini kita boleh adjust view dia lah. Kita boleh zoom in. Okey. Dan di atas ni kita boleh pilih view untuk cluster analysis ni. Contohnya ini. Dan ini. Okey, itu je. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Sazin Ariana Binti Jumali, pemegang kad matriks PP 2110018. Hari ini saya akan membentangkan tentang explore diagram, iaitu pertama sekali kita akan pergi ke coding. Lepas tu kita akan pergi ke codes. Di sini kita akan nampaklah coding kita ya. Di sini kita akan pergi, kita pilihlah mana satu yang kita mahu, iaitu saya akan pilih ini. Tekan dulu. Lepas tu kita pergi ke explore. And then explore kita pergi ke diagram. Dan kita tekanlah explore diagram. Okey, di sini ini adalah dia punya tajuk besar lah, iaitu pembahagian masa, di mana di sini ada peserta. Pembahagian masa ni yang dipilih oleh peserta 4, peserta 6 ada mengatakan tentang pembahagian masa. Jadi di sini kita bolehlah lihat dari di sini, kita boleh tekan di sini untuk file code begitu, ataupun tekan begini, ataupun ke case coding pun boleh begitu, dan relationship pun boleh tekan antara situ, kita boleh pegang di sini. And then kita juga boleh tekan mana-mana, contohnya kita mau fokus kepada peserta 8, kita change focus. Jadi peserta 8 inilah dia boleh. Ataupun kalau kita nak kembali kepada yang asal tadi, kita boleh tekan back. Dan mana-mana kalau nak fokus boleh tekan change focus, dan kalau nak tekan back je, ataupun forward pun boleh ya. Kita back balik. Okey, itu yang explore diagram. Seterusnya saya akan buat tentang mind map, iaitu saya akan ajar cara untuk buat mind map, iaitu pertama sekali pergi visualizations, lepas tu kita pergi maps, dan kita tekanlah yang mana satu kita mahu, iaitu saya akan memilih pengurusan masa.
Dan di sini kita boleh edit sendiri ya, kita punya maps, iaitu kita boleh pilih yang mana yang kita nak. Di sini boleh left, right. Okey, lepas tu di sini kita boleh edit sendiri, iaitu kita boleh drag and drop di sini, ikut kreativiti masing-masing. Dan kita juga boleh tukar warnanya, iaitu kita letak sini dekat fill ni, color warna merah. Dan ini pun boleh ikutlah cita rasa masing-masing nak letak color apa. Lepas tu kita juga boleh tukar color border juga, iaitu meletak warna hijau ke gini, ataupun kita boleh tukar kasih tebal border, ataupun kasih ikut kreativiti masing-masing lah. Di sini juga kita boleh tukar size fonts, iaitu tukar size nya besar ke kecil. Okey, lepas tu di sini kalau sibling idea ni, kita boleh create sibling idea, iaitu begini. Child idea untuk satu level. Child idea tu macam kita buat begini. Untuk yang idea yang ketiga. Manakala floating idea pula, kita boleh buat yang untuk yang buat asingan lah. And then selepas itu kita boleh juga create kita punya code or case sendiri. Kita boleh save lah di sini, code card atau cases. Okey, itu. Dan seterusnya kita boleh buat map sendirilah, iaitu kita tekan explore and then tekan maps, mind map, letaklah nama di sini, lepas tu tekan ok. Dan kita boleh create lah sendiri, iaitu map. Ikutlah macam mana kreativiti anda sendiri, iaitu contohnya meletak sibling idea ataupun child idea, dan ataupun meletak child idea ataupun meletak floating idea, kreativiti sendiri. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih.